أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin dan Mensara Utama Selangor Darul Ihsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayah, maghfirah, asrar, barakah, nafaat kepada kita. Dan pada hujung minggu ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan inayah untuk sama-sama kita bukan mengisi masa lapang, tidak, tetapi kita mengisi masa sakibaki umur yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu yang wajib kita pelajari, yakni ilmu fardu ain, khususnya ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk kepada muka surat 4, pelajaran yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kalau buku besar tuan-tuan buku cetakan besar, buku surat berapa tu? 2 ya. Buku saya yang kecil muka surat 4, buku tuan-tuan buku surat 2, yakni pelajaran kedua. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi ummi fi daraini amin. Pelajaran yang kedua, iman. Baik, kita tengok satu persatu. Erti iman ialah percaya. Baik, dalam pengajian Islam ada yang disebutkan definisi ataupun makna itu terbahagi kepada 2. Ya. Makna yang pertama, makna dari sudut bahasa. Makna yang kedua dari sudut istilah ataupun syarak. Nak faham mudah? Solat biasalah kita bagi makna. Puasa saat lagi bulan Ramadan. Puasa dari sudut bahasa maksudnya menahan diri. Tapi dari sudut istilah ataupun syarak, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu, keadaan tertentu, ada disebut. Nampak? Jadi bila kita tengok kitab kita, tengok erti iman ialah percaya. Percaya tu dari sudut bahasa saja, percaya. Namun kita tengok, iaitu percaya akan adanya, yakni wujud Allah
Ta'ala, serta membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud dia, ya. Jadi kalau dari segi bahasa bermaksud percaya, dari segi istilah iman itu sendiri adalah percaya akan wujudnya Allah. Tu. Dan membenarkan, yakni hati kita tak ada berkocak lagi, betul-betul 100% apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita percaya. Percaya itu berapa peratus, bang? Sebab maksud percaya di sini adalah yakin. Yakin berapa peratus, bang? 100%. Mi'ah bimi'ah orang. 100%. Baik, itu ya. Itu antara lain secara ringkas, ya. Juga bermaksud begini, iman itu kepercayaan yang merangkumi. Nanti kita bahas, ya. Dekat dalam pelajaran ketiga nanti disebut, ya. Nanti dia akan tengok, tapi kita beritahu juga, ya. Merangkumi pengakuan dengan lidah, membenarkan di dalam hati, dan mengamal. Bahasa lah ni kita cakap praktik lah. Mempraktikkan dengan perbuatan. Sebab apa? Sebab ada disebut, ya, dalam sebuah hadis, al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa i'malun bil arkani. Yang berarti iman itu mengaku dengan lidah. Di pelajaran ketiga nanti kita akan bahas. Membenar dengan hati. Sebab apa membenar dalam hati? Sebab ada tak orang dia tak beriman dalam hati? Ya ada, wa iyazubillah, tu orang munafik. Dia syahadah, nampak dia syahadah, tetapi dia tidak beriman sama sekali di dalam hatinya, wa iyazubillah. Dan juga membenarkan dengan perbuatan ataupun beramal, praktik dengan perbuatan. Kita solat ini sebagai satu tiang agama. Macam semalam saya di Kajang baca kitab Muniyatul Musalli, satu kitab tentang salat, cita-cita orang bersalat yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dia sebut kepentingan salat itu, ya, terlebih yang terutama, rukun yang kedua terutama lepas syahadatain. Kenapa dikatakan ulama kata hak tu yang utama selepas syahadatain? Memang ada hadis, nanti kita tengok. Yang kedua disebutkan, ya, semua ibadat badaniah yang paling utama solat, dan semua ibadat badaniah yang dilakukan tak akan sah melainkan apa? Syarat sahnya ibadat itu Islam. Islam ni syarat dia adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak di situ, Allahumma sholli ala sayyidina. Sebab tu ulama katakan iman itu peranannya di hati. Takkan diketahui oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ilahi Allah saja yang tahu. Namun ada buktinya, bang. Abang hadir, saya hadir, ya, kita hadir sembahyang ni ataupun di mana saja kita menunaikan salat, ya, itu menunjukkan praktiknya kita sebagai orang beriman. Baik, kita tengok lagi perkara-perkara yang wajib diimani oleh kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi yang ada kitab boleh catat, tak apa, boleh tulis pada kitab kita. Memang kitab kita wakaf, tapi dia untuk catatan ilmu yang bermanfaat, ya. Kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri ini, ya, memuatkan hadis, catat hadis daripada riwayat Imam Muslim. Boleh catat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang berbunyi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrihi. Tu, yaitu iman itu ialah kepercayaanmu kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian,
dan kepercayaanmu kepada qadar baik dan buruknya. Jadi subhanallah, daripada kecil kita belajar rukun iman 6 perkara tu, mai mana? Mai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu sandaran. Di pengajian kita ni semua ni dia ada sandarannya. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan juga Qiyas. Ini kena pegang ya. Bukan Al-Quran, Hadis saja, kita Ijma' dan juga Qiyas. Baik. Jadi daripada hadis ini sallallahu alaihi wasallam, maka disusun oleh ulama kita, iaitu rukun iman yang 6 perkara. Sebelum itu telah pun kita beritahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ke-6 rukun iman ini bagaimana kita dituntut? Kita dituntut, buat catatan bagi yang mencatat, dituntut untuk meyakini, yakni beriman kepadanya semuanya tahap 100%. Ini penting. Ya ke tak? Ya ke tak? Oh tidak. Sebab tahap dia macam mana tahap dia? Dia kena faham Dia yang pertama yakin. Bawah daripada dia zan, sangka-sangkaan. Bawah daripada sangka-sangkaan ini nama dia syak. Biasa kita dengar kan? Syak. Kita hak tahu syak wasangka. Syak tu apa dia? Nanti kita beritahu. Bawah daripada syak itu adalah waham. Okey, bagaimana tingkatan dia? Nombor 1 hak asas, iaitu yakin 100%. Ingat, yakin 100%. Ini level keimanan, jangan kurang walau sikit. Bawah daripada yakin bang, iaitu namanya zan. Zan ni bang, bawah 100, below 100%, above 50%. Atas daripada 50%, bawah daripada 100. Tak boleh. Kalau tang iman tak boleh kat level situ. Tak boleh di level situ. Bukan di situ. Lagi teruk lagi 50-50. Tu syak 50-50. Dia taraddud, berbelah bagi dia antara 50 ke 50. Ada ke tak Tuhan? Jangan main. Ada ke tak Nabi? Jangan buat fikir lagu tu. Nampak? Sebab keimanan kita kena 100%. Bawah daripada syak tadi itu adalah waham, iaitu less than 50%. Itu tidak. Jangan, tak boleh. Martabat dia kurang-kurangnya apa dia? Ulama kata kurang-kurang dengan ilmu yakin. Tuan-tuan semua biasa dengar ni. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Paling tidak level kita semua nak kena capai adalah ilmu yakin. Sebab tu kita belajar. Faham Sebab tu kita belajar. Nanti kita tengok wujud kidam bakuh semua. Sebab apa? Sebab dengan ilmu yang kita pelajari, kita dapat memahami ilmu tauhid ini, dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang wajib, mustahil dan juga harus, dan seterusnya. Jadi kitab ini sendiri, muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, berasaskan daripada 6 perkara ini. Saya ulang sekali lagi yang dalam kitab ini yang ada ni 6 rukun iman itu, inilah perbahasan dia. Akan diberikan dalil naqli dan juga akli. Naqli makna apa bang? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma dalam kitab ni dia berikan dalil Al-Quran sahaja. Namun insya-Allah along the way kita mengaji ni, kita akan beri. Jika ada hadis tentang baqah, jika ada hadis tentang mukhalafatul hal, kita berikan. Jadi ada dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik. Jadi lagi satu tentang iman yang perlu kita ketahui. Okey, bagi yang mencatat silakan. Untuk para malaikat, malaikat imannya adalah tetap. Faham Dia tetap bang, dia tidak berubah. Manakala iman para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wasallam, iman dia bang naik. Dia naik dia buat. Iman mereka ni para nabi rasul, dia tak ada berubah.
Maksud tak berubah tu makna kata dia naik saja, tak turun. Kalau iman para malaikat dia tetap saja. Iman para Nabi Rasul dia naik-naik, tak ada turun. Iman kita manusia biasa, kita manusia biasa penuh taksir, penuh kekurangan. Iman kita boleh jadi naik, boleh jadi turun. Ini kita kena faham level dia. Level para malaikat tak berubah. Level para Nabi Rasul meningkat, tak ada turun. Level kita naik, turun. Jadi naik turun ni macam mana ulama sebut? Iaitu naik dengan maksudnya buat amal ketaatan bang, dia naik tingkat iman kita. Kalau buat maksiat, wa iyazubillah, dia turun. Sebab itu kita kena ada dua benda ni. Kita ni umat yang terbaik yang Allah Ta'ala utuskan kerana ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Buat benda baik, cegah atau tak buat benda munkar. Nak tahu macam mana ni dua-dua ni? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ada orang dia tak tahu riba tu haram. Ada orang tak tahu minum arak tu haram. Ada orang tak tahu zina tu haram. Ada orang tak tahu banyak lagi perkara yang ni dibolehkan, yang ni tidak dibenarkan. Lantaran apa bang? Sebab ketiadaan ilmu. Baik. Kata pengarang, berdasarkan hadis ini maka tersusunlah rukun iman yang 6 perkara itu. Jadi bila disebut rukun, telah kita sebutkan dalam kuliah yang lepas, ada maknanya bukan? Makna rukun adalah bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Maka bila sebut 6 ni tak boleh cerai tanggal. Apa maksud cerai tanggal? Tak boleh ambil satu, nak satu. Ambil 2, tinggalkan 4. Kalau berdasarkan rukun iman ni lah, ambil 3, tinggal 3. Ambil 5, satu tak nak ambil. Tak boleh. Maknanya tidak boleh cerai tanggal. Mana kelima-lima ni, yang kalau kita faham makna rukun itself, the word rukun itu itself, kita faham bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Kalau rujuk kepada ni, pada iman, dan tanpa salah satu daripadanya, tiadalah perkara tersebut. Baik, justru bila sebut tadi percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari kemudian, dan percaya kepada qada dan juga qadar, semua ni kita tidak boleh tinggal walau satu. Contoh, dia percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Rasul. Atau dia percaya kepada Rasul, tak percaya kepada kitab. Atau dia percaya kepada Rasul, tak percaya pula hari kemudian. Jadi tak dikatakan beriman. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ke-6 ini akan dibahas. Baik, kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Pelajaran yang ketiga. Tu. Maknanya dia dah masuk pada pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah. Nanti akan dihuraikan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya. Baik, pada percaya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali kita kepada asas ilmu tauhid itu sendiri. Pada malam yang berbahagia ini, paling tidak kita dapat satu ilmu. Keluar je daripada pintu ataupun sliding door masjid kita ni, kita keluar saja, benda ni kita dah tahu. Apa dia? Ibu-ibu dan bapa-bapa. Pertama, pembahagian ilmu tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah itu dibagi kepada 3 garis besar. Pertama, al-ilahiyat. Apa maknanya? Ketuhanan ataupun perihal ketuhanan. Nombor 2, perihal kenabian ataupun an-nubuwat. Nombor 3, perihal as-sam'iyat, perkara yang kita dengari dan kita imani. Bab ketuhanan ni kita nak belajar. Pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah. Perbahasannya kita akan lihat satu persatu.
Bab kenabian akan kita lihat satu persatu bila tiba pelajaran sifat wajib, mustahil dan harus pada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang ketiga as-sam'iyat. Nanti kita tengok satu persatu. Semuanya, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dikasihi sekalian, semuanya ada dalil khususnya dalam Al-Quran Al-Karim. So, jangan kita kata ni tak ada apa, dia tak ada sandaran ni, pengajian ni tak ada sandaran. Jangan, tengok dulu kitab, nanti kita nampak satu persatu. Pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah. Baik, percaya kepada Allah. Bila masuk percaya berapa beratus, Jinuddin? 100%. Tak boleh walau satu pun. Ada ke tak ada? Tak boleh. 100%. Bila sebut percaya kepada Allah, catatannya 100% yakin. Ialah mengaku dengan lidah. Baik, bagi yang mencatat, bagi dalam kitab, mengaku atau menyebut dengan lidah tu, catatan dia bagi yang mampu. Kenapa bang? Bagi yang mampu? Sebab orang bisu boleh mengucap? Tak boleh. Orang bisu kan, suruhlah macam mana? Tak boleh. Lidah dia tak boleh berkata-kata. Jadi gobit atau catatannya bagi yang mampu. Kalau dia tak mampu, macam contoh dia bisu, cukup dengan isyarat. Isyarat yang ni bukan bermakna Tuhan tu atas langit, tuan-tuan. Tuhan tak bertempat. Tuhan itu maha suci daripada sebarang sifat kekurangan dan persamaan dengan makhluk. Bila buat macam ni, makna apa? Allah yang Esa bang. Allah yang satu, tunggal, tiada yang lain, tiada berbilang. Itu makna. Tiada yang disembah melainkan Allah. Ini maknanya. Kadang orang dia kata buat macam ni, dia tak faham. Dia kena reti apa maknanya. Baik. Nak azan beritahu jam ni betul. Baik. Dan meyakini dengan hati. Cumanya ulama' dia ada bahaslah. Kalau sebelum ni dia boleh, macam contoh kalau macam semayang kan, ulama' ada bahas. Contoh kita sentuh fiqah sikit. Jadi kalau sebelum dia ni bisu ni ada dua. Ada bisu sejak lahir, betul bang? Ada yang lepas-lepas tu dia baru bisu. Kalau dia bisu sejak lahir, tak wajib dah dia nak buat gerak bibir. Tapi kalau dia ni mungkin later in life dia bisu, dan dia pernah boleh bercakap dan sebagainya, dia kena gerakkan bibir isyarat. Contoh kalau dia semayang kan, memang tak dengar. Kita jangan buat macam tu. Pasal kita boleh bercakap. Kurang-kurangnya kita ni bila baca Fatihah, kita kena dengar pada telinga kita sendiri. Kalau contoh macam ni, saya pun Najiruddin tak dengar apa benda saya baca. Tak boleh dalam fiqah ni, walaupun kita mengaji tauhid sifat 20, tak boleh tinggal juga fiqah dan juga tasawuf ni, tiga-tiga wajib kita belajar. Baik. Dan meyakini dengan hati. Kenapa hati yang menjadi main peranan? Sebab apa dia? Sebab hatilah maknanya kata, ya, tempat letaknya iman itu sendiri. Tempat letak iman itu sendiri. Bahawa lepas tu dia patut bagi yang nak menambahkan lagi, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan beramal dengan anggota. Bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam dan segala isinya. Allah yang jadikan. Sebab itu orang yang boleh faham perkara ni, dia tidak akan, orang yang faham perkara ni, dia tidak akan sembah selain daripada Allah. Mana mungkin berhala yang menjadikan kita, menjadikan alam ini semua. Mana mungkin kalau ada sembah binatang, mana mungkin binatang pula, sedangkan binatang itu dicipta, berhala itu sendiri dicipta. Mana mungkin dia menyembah apa? Pokok ke dan sebagainya. Apa jua yang mereka sembah? Itu hanya cuma sembahan. Itu bukannya Tuhan, kerana tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Justru kalau dipaham, tak mungkin yang disembah itu adalah Tuhan, kerana semuanya adalah alam, semuanya adalah makhluk, semuanya adalah hadis. Ada mula. Nampak? Itulah Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam dan segala isinya. Ulama sebut al-alam bermakna ma siwallah, selain daripada Allah itu alam. Jadi kita kena faham perkara ni. Sebab itu kalau falsafah, sebab tu bila ada orang menyamakan pengajian sifat 20 dengan falsafah Greek, Yunani, sebenarnya tidak. Langsung tak ada.
Sebab tu kita pernah sebut dan jelas tegas kita sebut, mana pernah Plato, Sokrates, Aristotle bagi tahu ajar anak-anak murid dia Allah wujud qidam baqa. Ada ganjil dia? Ada tak? Plato, Sokrates yang dituduh sifat 20 ni ikut dengan Yunani Greek? Tak ada. Tapi apa antara ajaran mereka? Alam itu dengan Tuhan itu sedia ada sama-sama. Itu sesat, lagi menyesatkan, kerana alam ini adalah baru. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada permulaan, sedangkan Allah qidam, tak ada mula. Allah adalah baqa, kekal, yang tak ada pengakhiran. Alam ada mula, ada akhir tak bang? Ya, ada mula dan ada akhir. Jadi sebab tu kita kena kenal. Mengaji ni untuk kita kenal, untuk kita ada i'tiqad yang betul, pegangan yang betul. Penting. Ya, penting. Tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Dialah sahaja yang wajib dan berhak disembah oleh makhluk. Baik, dengan itu kata musannif, kewajiban yang pertama di atas setiap orang yang mukallaf. Ini kita kena faham. Hak mula-mula kalau kita mengaji dalam kitab Zubat Ibn Ruslan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal-awal kewajiban bagi setiap insan adalah mengenali Allah Ta'ala dengan yakin. Tahu kata Allah tu wujud, Allah tu qidam, Allah tu baqa. Soalan juga ada orang tanya, Tuhan tu ada 20 sifat sahajakah? Jawapan ulama tauhid begini mudah, iaitu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala hakikatnya bang, tak ada siapa boleh tahu. Cuma 20 sifat yang kita pelajari ini, yang wajib kita pelajari dan tahu ini, adalah sebagai untuk kita tahu inilah 20 sifat yang merangkumi semua daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita tahu bang. Dengan belajar kita belajar ni, maka selamat ke akidah kita. Along the way nanti kita belajar satu demi satu, kita akan nampak lebih jelas, ya, insya-Allah. Dengan itu, kewajiban yang pertama di atas setiap orang yang mukallaf. Apa makna mukallaf? Golongan, bagi yang mencatat silakan, golongan yang dibebankan hukum syarak ke atasnya, terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia. 4 ciri utama, 2 yang muktamad, berakal dan juga baligh, yakni sampai umurnya. 2 lagi, iaitu sampai seruan dakwah ataupun sampainya Islam padanya. Yang keempat, sempurna panca indera, tidaklah pekak dan buta dalam masa yang sama, sekaligus simultaneously. Baik, ada 4 ciri ni bang, dia mukallaf. Kita semua yang ada dekat dalam masjid ini, dia mukallaf. Tak buta, jangan buat-buat buta. Tak pekak, jangan buat-buat pekak. Pasal apa? Nama mukallaf. Kena reti. Jadi kita kena reti apa? Untuk kenal akan Allah Ta'ala. Ada orang berpendapat begini, dia kata, ya, saya pernah dengar lah, ilmu ma'rifah, ilmu ma'rifatullah tu payah, dia kata. Ulama bagi senang ni bang nak faham bang, ulama tauhid. Ma'rifah ni ada 2 bang, ma'rifah ammah dan khassah. Yang umumnya ammah itu, yang umum itu hak mana yang wajib kita belajar? Dalil dia mana? Abang tengok dalam kitab-kitab ni dia tunjuk hak ni, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, kita tengok pada mengenal Allah. Saya ingat ada lagi dalam 5, 7, 8 minit lagi kita boleh insya-Allah. Tengok pada seterusnya, mengenal Allah. Erti mengenal Allah ialah mengenal sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil
dan yang harus pada haknya. Kita takkan mungkin tahu zat Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi fillah. Jangan berfikirlah kamu tentang apa dia? Berfikirlah kamu tentang apa dia? Tentang kejadian-kejadian Allah. Jangan sesekali kamu memikirkan tentang zatnya Allah Ta'ala. Hak yang kita boleh tahu, pelajari adalah sifat-sifatnya. Kita tengok. Okey, untuk pada malam ini kita tengok. Adapun mengenal Allah itu ada dua bahagian. Mengenal dengan cara ringkas tanpa perbincangan ataupun dalil-dalil yang panjang lebar. Yang kedua, mengenal dengan cara panjang lebar, iaitu dengan dalil-dalil dan perbincangan yang luas. Di sini penting untuk kita faham. Sebab apa? Kita ni selama ni kita sebagai orang Islam yang beriman, ada di kalangan kita yang bertaklid saja, ikut saja. Tetapi ulama kata kalau dia ikut yang betul, selamat. Kalau dia ikut yang tak betul, maka dia tak selamat. Jadi penting tahu yang betul. Sebab tu ulama sebut begini, kalau kita tahu yang betul, kita tahu yang tak betul. Kalau dia belajar yang tak betul, dia takkan tahu yang betul. Yang sembah selain daripada Allah, dia tidak tahu yang betul. Tetapi bila kita belajar tentang iman, tentang tauhid, ya, kita tahu perkara yang lawan daripada perkara yang sebenar itu. Baik, kita tengok. Mengenal Allah dengan cara ringkas ialah dengan mempercayai adanya Allah, Tuhan yang esa. Di sini ada dua poin. Dia ada dua poin. Kemudian yang berlainan dari makhluknya. Seterusnya, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan. Baik. Maksud cara ringkas ni makna apa? At least, the very least orang kena tahu tangni. Paling-paling tidak sebelum dia balik, sebelum dia cukup umur, dia kena reti. Paling-paling tidak orang yang baru masuk Islam, walau dia tak tahu secara detail, paling tidak dia kenal atau dia tahu Allah tu ada, Allah tu esa, Allah tak sama makhluk, Allah Ta'ala yang memiliki sifat ketuhanan. Di sini dipecah dua dekat sini, iaitu yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Ini kurang-kurangnya untuk malam ini. Pertemuan kita macam biasalah, sebulan sekali. Tapi kalau kita keluar daripada sliding door ni, kita tak reti hak ni, dosa, bukan barangkali lagi, memang dosa. Justru pada hari ini, at least ada target kita. Sekurang-kurangnya kita sebagai mukallaf tahu takat paling ringkas, Allah tu ada, Allah tu esa, tak berbilang. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk sama sekali. Dari zatnya Allah tak ada yang sama, dari sifatnya Allah tak ada yang sama, dari perbuatannya Allah tak ada yang sama. Bang, daripada 100% sama pun tidak, walau 1% sama pun bang, tidak, atau beberapa peratus, walau tak capai 100% pun, tetap tak ada yang sama dengan Allah. Yang ni yang dimaksudkan berlainan daripada makhluk yang kita belajar dulu daripada kecil, mukhalafatuhu lil hawadith. Yang seterusnya iaitu Allah yang memiliki sifat ketuhanan, iaitu Allah yang maha sempurna dan maha suci daripada kekurangan. Banyak perkara yang kita kena belajar. Ini yang ringkas daripada 4 yang kita sebutkan tadi. At least dia tahu pada malam ini, kurang-kurang. Sebab tu disebut dengan dalil bahawa alam ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah. Sebagaimana firmanullah Ta'ala
selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita sedia maklum suratul ikhlas. Suratul ikhlas ni boleh buat catat ya, diturunkan di Makkah dan ada 4 ayat, tetapi ianya pahala 1/3 Al-Quran. Sebab apa? Bulan depan lah, InsyaAllah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti belajar tuan-tuan. Walau sebulan sekali pun kita ulang kaji bersama. Kita jumpa lagi pada Ahad minggu pertama tiap bulan. Tapi saya rasa dah puasa kot, macam mana? InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.